Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan buat eksperimen 3. So, tajuk eksperimen yang kita akan buat adalah eksperimen 3. Dalam eksperimen 3 ini, apa yang awak perlu buat adalah you should be able to verify Ohm's law. So, dalam eksperimen ni kita nak verify Ohm's law dan kita akan determine equivalent resistance of the resistor arranged in series and parallel. Maksudnya kita akan menentukan effective resistance ataupun equivalent resistance yang kita susun secara series ataupun parallel melalui eksperimen. Sebelum ni Meda ajar cara kira effective resistance melalui teori. So sekarang adalah melalui secara eksperimen. Okey, pertama kita tengok dia punya teori dulu. So teori yang kita akan guna adalah kita akan guna antara relationship antara voltage dengan current dan resistance. V equal to IR lah. So untuk series resistance, so kita akan kira dia menggunakan R equal to R1 plus R2 plus R3 dan seterusnya lah. Untuk yang yang parallel pula kita akan guna 1 over R. So apa yang awak perlu buat adalah apparatus. So kalau kita tengok apparatus, kalau kita tengok apparatus ni, kita tengok yang mana satu adalah alat yang digunakan untuk mengukur. So alat yang digunakan untuk mengukur tu awak perlu tulis range dengan dia punya sensitivity. So kalau kita tengok kat sini, alat yang ada range dekat sini adalah power supply. Dia ada milliammeter, ammeter, voltmeter. So kalau tengok yang lain tak ada. Kita ada 4 itu sahaja yang adalah measuring apparatus yang mana kita kena tulis dalam kita punya lab report mesti ada range. Contohnya yang pertama kita tengok ada power supply. Kita tengok yang ni lah, yang power supply ni. Kita tulis dekat sini adalah kejap. Awak kena tulis power supply. So awak kena tulis sini power supply. So kalau kita tengok dia punya power supply ni, range dia dah tulis kat sini 4 hingga 6 volt yang kita nak. Tapi kita tak boleh tulis range kat sini 4 hingga 6 volt. Kita kena tengok pada alat yang dibekalkan. So nak tengok pada alat yang dibekalkan, kejap lagi kita tunjuk alat. Kita ambil lagi satu contoh. Satu lagi adalah milliammeter. Awak tulis sini milliammeter. Range yang dia nak guna kat sini akan yang digunakan dalam eksperimen. Tapi range alat kita kena tengok dekat gambar alat. So jom kita tengok gambar alat. Ini adalah gambar power supply yang dibekalkan. So kalau kita tengok range dia, minimum value dia adalah 0 dan maximum value adalah 12. Dan nilai peningkatan dia adalah 2. So kalau tengok kat sini pun 0 hingga 12 volt. Dan peningkatan dia adalah uncertainty dia adalah setiap kenaikan dia lah 2 volt. So awak boleh tulis dekat sini. Range dia adalah 0 hingga 12 volt dan sensitivity dia ada nilai terkecil dia dah. Kalau kita tengok gambar tadi, kalau kita tengok gambar tadi, dia adalah kenaikan dia adalah 2 volt. So awak boleh tulis ini adalah 2 volt. Macam mana pula dengan milliammeter? So kita tengok gambar yang diberikan. Gambar yang diberikan adalah milliammeter. So apparatus milliammeter. So kalau awak tengok range yang dia bagi, kalau dekat sini dia dah bagi senang. Dia bagi range dia dah, dia cakap 0 hingga 100. Kat mana 0 hingga 100 ni datang? So dia datang. Saya takut masa practical test ni awak tak dapat nilai. Dia tak bagi terus macam ni. Practical test dia tak akan bagi terus macam ni. Macam mana awak nak dapat? Awak tengok dekat sini. Nilai terkecil dia 0. Nilai terkecil dia 0 dan nilai terbesar dia adalah 100.
Dan tengok unit dia milliameter. So maksudnya dia adalah daripada 0 to 100 mm. Okey, lepas tu itu adalah itu adalah range. Ini adalah range. Macam mana nak tahu sensitivity? Sensitivity awak kena ambil nilai terkecil sengat ni. Okey, ini adalah sensitivity. Okey, kita tulis dia ada dua Satu sensitivity, tak nampak, kita tulis guna pen merah. Okey, sensitivity. Okey, sensitivity kita ambil yang nilai ni 20, kita bahagi dengan berapa sengat terkecil ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so 20 bahagi dengan 10. So kita akan dapat 2. So sensitivity dia sama dengan 2. Unit dia apa? Milliameter. 2 milliampere lah, MA lah, 2 milliampere. Okey, tetapi dia tak sama dengan uncertainty. Okey, sensitivity ni kita nak tulis kat mana? Sensitivity ni selalunya kita, bukan selalunya, memang kena tulis dekat sini. Sensitivity kita kena tulis kat sini. Okey, milliameter tadi range dia 0 hingga 100 MA. Sensitivity dia tadi adalah 2 milliampere. Okey, tetapi Madam nak ajar uncertainty. Okay, uncertainty yang mana uncertainty? So kalau uncertainty, okay, kita tengok uncertainty, kita ambil nilai sengat terkecil ni tadi, kita dapat 2 milliampere kan. So uncertainty untuk voltmeter, untuk milliameter, Madam dah ajar dulu untuk nilai apparatus yang bacaan dia adalah satu macam jam, baca dekat satu point. Kalau pembaris, ingat, kalau pembaris, okey, kita baca jarak dia. Okey, kadang-kadang kita nak ukur paku, kita ulang balik daripada sini ke sini jarak dia. So kita ukur daripada titik ni ke titik ni, 2 point. So itu kita panggil 2 point. Okey, kalau 2 point kita tak perlu bahagi 2. Okey, kalau milliameter kita ambil, okey, katakan kita ambil bacaan ni saja terus. So maksudnya kalau kita ambil bacaan tu kat situ je, kita tak perlu nak tolak daripada yang ini, tolak yang ini. Kita tak perlu ambil jarak ni, maka kita tak perlu bagi 2. Okay, tapi kalau kita ambil jarak ni directly, nilai dekat sini terus, tak perlu pun ukur daripada sini ke sini. So itulah 1 point. So kalau 1 point dia kena bahagi 2. So nilai sengat terkecil tadi 2 bahagi 2. So sama dengan 1 milliampere. So 1 ni nak masuk dekat mana? Kita kena masuk dekat dalam. Okey, kita kena masuk dekat dalam sini. Okey, so kalau awak buat eksperimen, awak ada table kan? Ada table. Okey, eksperimen ni nak ukur apa? Okey, number of reading. Number of reading awak tulis kat tu 1, 2, 3, 4, 5. Apa data yang kita ambil dalam ni? So kita tengok dalam eksperimen ni apa data yang kita akan ambil. So data yang kita ambil adalah, dia cakap apa? Mula-mula set apparatus, record the reading of the voltmeter. Nampak tak? Record of the reading voltmeter and milliameter. Okey, data yang kita ambil adalah data voltmeter dengan milliameter. Okey, so kat sini kita akan buat reading dia adalah, nilai yang kita akan ambil dekat dalam tu tadi, kita tengok balik nilai dia adalah reading of voltmeter and milliameter. So kita tulislah kat sini. Okey, voltmeter. Tulis voltmeter, nilai dia kita tak akan ambil voltmeter lah. Kalau voltmeter kita akan guna voltage. Okey, so tulis voltage. Okey, nilai dia ini plus minus. Tadi Madam tunjuk tadi adalah nilai dia. Kalau kita tengok tadi nilai dia, Madam tulis tadi uncertainty kan. Madam tulis uncertainty sama dengan yang nilai sengat terkecil tadi 2 bahagi
2 kan. So dapat 1 mili ampere. So yang 1 mili ampere ni kita nak kena tulis dekat dalam ni. Okey, plus minus 1 ampere. Sama juga dengan current plus minus, kita kena check berapa sengat terkecil dia. Okey, so nak tengok check current, kita kena tengok dekat apparatus yang digunakan untuk ambil nilai current. So yang ini adalah, okey, ini current. Okey, so salah. Sorry, madam salah tulis tadi. Voltage ni bukan 1 ampere lah. Sebab tadi kita tak tengok gambar voltage. Tadi kita tengok gambar current. So bukan dekat voltage. So dekat current. Okey, so current yang plus minus 1 mili ampere. Untuk voltage pula plus minus berapa kita tengok. So kita pergi dekat gambar yang ada, gambar apparatus. Okey, ini pun current juga. Okey, tengok pada situasi awak nak guna. Kalau kita guna alat yang ini, alat yang kita guna adalah ni, ammeter. Okey, so kita kena tulis uncertainty milliameter. Tetapi kalau kita guna milliameter, so kita kena tulis uncertainty untuk milliameter lah. So untuk ammeter, yang ni medan terang balik kejap lagi. Nak pergi dekat voltage dulu. Okey, untuk voltage, sebab tadi nak tulis voltage kan. Okey, kalau awak tengok dia ada 2 ni skala. Satu yang ini, satu yang ini scale dia. So nak ambil yang mana satu? Okey, kalau kita nak tengok dia, kita kena tengok. Okey, satu dia pakai yang hitam, satu yang merah. Okey, yang hitam ni dia guna, memang hitam ni kosong lah nilai dia. Yang merah ni dia guna milivolt. 5 volt. So yang mana yang 5 volt? Yang merah yang kedua ni adalah 15 volt. Okey, kalau awak plug dekat sini, awak sepit dekat sini, so nilai yang dia ambil 5 volt. So kita akan guna skala yang ni. Kalau dalam eksperimen kita sepit benda klip buaya ni dekat sini, kita akan nak nilai dia 15. So kita akan pakai skala yang 15 ni. Kita akan pakai skala yang 15. Okey. Based on this picture, okey, so kalau kita tengok dia kelip dekat, okey, yang ini satu, yang ini satu. So 0 dan 5 volt. So kita akan pakai skala yang ini. So range yang kita akan guna adalah mestilah paling kecil dan paling besar. So range dia adalah mestilah daripada 0 hingga 5 volt. Kalau kita guna yang ini, range dia akan jadi 0 hingga 15 volt. Tengok pada keadaan kita klip dekat mana. Tengok, ingat yang tu. Okey, kemudian sensitivity disebabkan tadi kita guna yang skala yang bawah. So kita ambil nilai yang ni 1 bahagi dengan ada berapa sengat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 bahagi 10. So sensitivity sama dengan 0.1 volt. 0.1 volt. So awak kena tulis dekat sini sensitivity dia 0.1. Bukan dekat sini. Awak kena tulis dekat sini. Range dia voltmeter 0 hingga 5 volt kita pakaikan. So sensitivity dia adalah 0.1 volt. Okey, macam mana pula dengan uncertainty? Yang ini kita panggil dia, nama dia uncertainty. Tak sama dengan sensitivity. Yang ini uncertainty. Yang tadi adalah sensitivity. Okey, so kita tengok macam mana nak kira uncertainty. Kita kena ambil, okey, nilai terkecil ni, sensitivity ni, kita tengok bacaan dia diambil directly je pada nilai yang sengat ni. Tadi Medan dah cerita kan, kalau kita ambil directly kita kena bagi 2. Kalau kita ukur dekat 2 point, 2 titik, kita kena tak perlu bagi 2. Okey, ni kita directly ambil bacaan ni saja, so kita kena bagi 2. Jadi 0.1 bahagi dengan 2. So 0.1 bahagi 2, jadi jawapan dia 0.05. So yang ini adalah uncertainty. So boleh tulis dekat sini. Okey, so sini adalah 0.05. Okey, 0.05 volt. So bacaan dekat sini, okey, ini tak ada perpuluhan. So ni kat sini ni bacaan dia
tak perlu ada titik perpuluhan. Contohnya 2, 4, 6 contohlah. Okey, kalau voltage pula mesti ada 2 titik perpuluhan. Katakan awak kira ukur dapat 1.2. Okey, 1.30 contoh. Okey, so yang ini tak cukup, so awak kena cukupkan lengkap jadi 2 titik perpuluhan. Ingat yang tu. Begitu juga kalau kita guna kalau kita guna yang scale yang atas ni. Okey, kalau kita guna scale yang atas. Okey, sensitivity sama juga dengan 0 hingga 15. Tengok unit dia volt. Okey, tetapi uncertainty, sorry, ini bukan sensitivity, salah. Ini range. Okey, range adalah 0 hingga 15. Okey, tetapi sensitivity adalah daripada, kita ambil nilai terkecil dia ni 2.5 bahagi dengan ada berapa skala terkecil? Ada 10. Ada 10. So 2.5 bahagi 10 dapat nilai dia berapa? Okey, so kita tekan kalkulator nak bagi jelas lah. Kadang-kadang silap kan. Cuba buat 2.5 bahagi dengan 10. 0.25. Jadi kena tulis 0.25 volt. Ini adalah sensitivity. 0.25 volt sensitivity. Macam mana pula dengan uncertainty? Okey, bila kita tengok bacaan dia directly je terus kita ambil nilai, maka kita kena ambil nilai ni, sensitivity 0.25 bahagi dengan 2. So bagi 2, awak akan dapat jawapan dia. Okey, 0.25 bahagi dengan 2. So 0.125 sensitivity dia. So tulis kat sini 0.125 volt dia punya, sensitivity pula, uncertainty. So kena ingat apa beza sensitivity dengan uncertainty. Uncertainty nak tulis dalam table result kita, sensitivity tulis dalam table apparatus. Okey, so kita go through lagi. Kita tengok, okey, tadi Medan tunjuk milliammeter, Medan dah tunjuk kan. Okey, so sekarang nak tunjuk ammeter. Ammeter ni kalau awak tengok ada 2 juga skala dia. Okey, so 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1. Satu lagi scale dia ada yang 0, 1, 2, 3, 4, 5. So nak pakai yang mana range dia? So kita tengok bergantung kepada klip buaya kita. Kita klip dekat 01, kita klip dekat 1. Ni tak nampak ni. Sebenarnya dia 1 ampere. Yang ni nampak jelas lah sebab dia tak terlindung dengan klip. So ini 5 ampere. So kalau kita tengok, klip buaya ni klip dekat 0 dengan 1, maka kita akan pakai scale yang 0 hingga 1 ni, scale bawah. Okey, sebab itulah range dia adalah 0 hingga 1 ampere. Sensitivity dia pula, so tengok. Okey, dia ada pada ni, yang ada bacaan adalah 0.2 bahagi dengan 10 sengat terkecil bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bagi dengan 10 sengat terkecil. Okey, 0.2 bagi 10 maka dapatlah 0.02. Macam mana pula dengan uncertainty? Ambil nilai sensitivity bahagi dengan 2, maka dapatlah 0.01 ampere. Okey, saya harap dah faham yang ini. Lepas tu kita akan buat report. Okey, procedure A, kita nak buat eksperimen. Mula-mula apa yang awak perlu buat adalah dia kata determine the resistance of each resistor from its color band. Okey, so kita ada diberi contoh ni adalah resistor, gambar resistor. Okey, nilai resistor ini kita tentukan berdasarkan color band dia. Okey, berdasarkan color band. Yang ini kita nak kira secara teori dulu. So nak kira nilai resistance secara teori, kita kena tahu nilai resistance ni. Kita nak tahu kita nak kira effective resistance untuk R1. Okey, ini adalah prosedur yang kita akan ukur.
kita akan sambung litawa R1, R2, R3 secara series, dan kita kira effective resistance dia. Effective resistance untuk R1, R2, R3 adalah kita akan kira R sama juga dengan R1 campur R2 campur R3. Tetapi awak kena tahu nilai R1, R2, R3 ni. So nak tahu nilai dia, kita kena baca melalui color band lah. Kita baca melalui color band yang ada kat sini. So cara nak baca dia, cara nak baca dia, kalau awak tengok, ini adalah color code. Color code dia bagi untuk kita baca nilai resistance. So kita ada color code ni sesuai untuk dua jenis resistor yang ada 4 band code dengan 5 band. Kalau 4 band macam ni. So kalau tengok 4 band ni, dia ada 1, 2, 3, 4. Ni kita panggil 4 band code. 4 band resistor. Yang ada 4 warna. Yang ini adalah 5 band resistor. So kita bilang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 band resistor. Tapi yang dalam eksperimen awak, kita hanya akan guna yang 4 band resistor only. So kita akan pakai type yang atas. So cara nak kira dia, mula-mula awak ambil contohnya, kita ada resistor yang gambar resistor ni lah. Madam pakai Allahu Akbar. Kita tengok yang inilah. Kita pakai 4 band resistor ni. Kita ambil gambar ni, dia terus. So cara nak kira dia, kita tengok gambar yang pertama. Kalau awak tengok ni, kita akan ambil warna hijau. So awak tulis hijau, lepas tu biru, lepas tu kuning. Dia guna bahasa Melayu, tak apalah. Lepas tu ni warna apa ni? Warna gold. Ni gold Kalau tengok sama warna dia, sama ni. Ni gold. So bacaan dia yang pertama adalah dekat first band lah. Kita ambil nilai. Untuk yang pertama first band, kita kena ambil nilai. Nilai hijau berapa? Nilai 5. 5 awak tulis. Lepas tu gambar yang kedua biru. Biru kita ambil second band warna biru 6. Yang ketiga ini adalah multiplier. Yang ketiga ni multiplier. Multiplier. Yang third ni hanya diguna untuk 5 band. So ini tak payah guna. Ni untuk 5 band. Kita 4 band 1, 2 sahaja. 1, 2. Yang ketiga adalah multiplier. Multiplier dia warna kuning. 10K. So darab dengan 10 kilo. 1, 2, 3. 10K. So dia akan jadi 5, 6 darab dengan 10, 1, 2, 3. Ni 10,000. So dia jadi 560K. 5600. So dia akan jadi 56000 ohm ataupun 560 kilo ohm. Ini nilai dia, ni 560 kilo ohm, dengan di mana toleran dia warna gold. Cara tulis dia dekat eksperimen, kita akan tulis plus minus. Dekat report eksperimen, gold berapa? 5%. Plus minus 5%, tutup kurungan. Tulis macam ni pun boleh, ataupun kita boleh tulis 560 K plus minus 5% tutup kurungan ohm. Macam tu pun boleh. Ni pun boleh, ini pun boleh. Macam mana nak tentukan? Ada student kata, madam, kalau macam mana kalau saya baca gold, yellow, blue and green? Sebab green pun ada toleran. Gold pun gold tak ada nilai kat sini. So macam mana kalau saya bagi kat sini? Macam mana kita nak cam? Kita kena cam selalunya jarak ni. Jarak ni toleran dia duduk seorang-seorang je, satu je dekat atas ni. Selalunya toleran duduk seorang-seorang. Boleh. Selalunya dia starting dengan gold tu adalah toleran. Kalau gold tu selalunya toleran lah. Selalunya starting dengan color lah. Bagi yang 5 band pula, so kalau tengok 5 band
5 band ni sepatutnya memang tak payah ajar lah. 5 band dia kita akan ambil. Okay, yang pertama dia adalah yellow. Yang pertama dia red. Red kan, red kita ambil 2. Orange nilai dia 3. Purple nilai dia, purple masih ambil nilai sebab yang hitam ni yang akan jadi multiple. Yang ni still kita akan ambil dekat third band. Purple kena nilai 7. Darab dengan multiple dia adalah warna hitam. Hitam darab 1. So maksudnya 2, 3, 7 ohm. Tapi toleran dia kok coklat. Coklat 1 plus minus 1%. Okey. Tapi kita tak, ujian kita practical test kita tak guna 5 band, kita hanya guna 4 band. So yang 5 band ni awak cancel je. Yang third ni cancel je. So kita akan 1 dan 2 kita pakai. Contoh kita ambil lagi 1. Kita ambil lagi 1. Kita ambil yang objek yang resistor ni. Okey, kita ambil resistor ni. Kita tengok color code dia yang nampak tak? Ni ada jarak. Ni ada jarak dia besar. So yang ini adalah multiplier dia lah. Berapa persen? Kita tengok warna gold 5%. So ini adalah 5%. So kita tengok yang ni. First adalah warna dia yellow. Okey, lepas tu warna dia purple, violet. Lepas tu warna dia assume red lah, red. Okey, macam mana kita nak baca? First kita baca yellow, nilai dia 4. So 4. Lepas tu second nilai dia violet 7. Second kena pakai kat sini, jangan pakai kat sini. Kena ambil first band, ambil ikut first band lah. Second band ambil second band 7. 4, 7. Okey, red yang ketiga adalah multiplier. Darab dengan multiplier dia 100. Okey, darab dengan 100 ohm. So jadi 4, 7 darab 47 darab dengan 100 sama dengan 4700 ohm. So cara tulis dia sebab multiplier dia gold 5%. So 4700 plus minus 5%. Unit dia ohm. Itu cara tulis dekat report. Okey. Kita cuba lagi satu warna lain. Okey, kita tengok yang ini. Cuba lagi satu. Okey, yang ini kita padam lah. Okey. Kalau kita tengok jarak dia adalah, yang ini agak jauh sikit lah, yang ini dekat, yang ini dekat. So yang first dia adalah yang ini. Okey, first yang ini madam assume dia brown lah. Brown, lepas tu black, lepas tu red. Lepas tu yang ini adalah gold. Okey, so brown kita tengok dekat sini. Brown nilai dia 1. Black nilai dia 0. So ambil nilai 0 letak. Okey, dan multiple dia red. Multiple dia adalah, red ni adalah 100. Darab 100 ohm. Gold dia toleran dia adalah 5%. So cara tulis dia, okey, buat 10 darab dengan 100 jadi 1000. Okey, so dapat nilai dia 1000 plus minus 5% ohm. Itu cara tulis dia. Cara tulis dia. So nilai ini kita nak guna untuk kira dekat kita nak kira dekat sini. Tadi Madam tunjuk tadi kan, R1 campur R2 ni. Kita nak ikut mana? Madam dah tulis sini kan, nak kira effective resistance secara teori ini. R sama dengan R1 campur R2 campur R3. Okey. So R1 ni nilai yang dia guna dekat sinilah. Katakan kita dah baca tadi nilai dia adalah 10K kan, yang awak tulis tadi ni. Nilai dia ni, nilai dia 1000 ni. Nilai toleran tak perlu ambil, kita ambil nilai ni sahaja. So ambil 1000.
Ambil 1000 lah. Tambah A2 pula awak baca dekat warna tu. Tambah A3 pula baca ikut warna. Lepas tu baru kira-kira efektif dia. Okey, itu cara baca resistor. Cara kita tentukan nilai resistor menggunakan color code lah. Okey, itu prosedur pertama, kita menentukan nilai resistor daripada color band. Okey, yang kedua, apa yang awak perlu buat adalah awak kena set up apparatus. Okey, awak set up circuit on figure 1. Okey, ni nak set up ni. Okey, ni contoh yang kami dapat eksperimen, kami dah set up lah mengikut resistor ni. Okey, so kita tengok ini adalah power supply, ini adalah power supply disambung. Okey, positif dia disambung ke positif dia disambung ke switch. Okey, sambung ke switch. Lepas tu switch pergi ke resistance box. Okey, switch pergi ke resistance box. Lepas tu daripada resistance box pergi ke milliammeter. Okey, nampak dia pergi ke milliammeter. Kemudian daripada milliammeter pergi ke resistor. Nampak, daripada milliammeter pergi resistor. Okey, dari resistor ni pergi ke power supply balik. Okey, ni dari resistor pergi ke power supply semula. Okey, untuk yang bawah ni pula, okey, ambil voltmeter ni, yang voltmeter punya yang mana? Yang inilah voltmeter. Okey, dia klik dekat kaki resistor kiri. Lepas tu satu lagi dia klik kat kaki resistor kanan. Nampak, di kaki resistor kiri, kaki resistor kanan. Okey, bila kita dah dapatkan nilai volt, kita dah siap sambung circuit, maka kita boleh teruskan eksperimen. Okey, yang ini ditunjuk cara nak connect menggunakan breadboard lah. Ini awak boleh study lah macam mana nak kira dia, nak ukur dia, nak nak connect dia. Okey, so ni buat proceed change the resistance board. Okey, yang ini change the resistance value in the resistance box to get the minimum reading of the voltmeter. So dia ubah-ubah nilai dekat resistance box untuk dapatkan nilai voltmeter. Okey, so reading yang pertama. Okey, kita ada dua tadi kan, satu voltmeter, satu milliammeter tadi. Kita tengok balik, kita ada satu voltmeter, satu milliammeter. So kita akan baca nilai dekat sini, voltmeter dengan milliammeter ni. Okey, so kita tengok. So bacaan eksperimen dijalankan. Bacaan pertama ini adalah record untuk voltmeter, yang ini adalah untuk milliammeter. Okey, yang ini adalah gambar yang dibesarkan. Dia besarkan gambar nilai voltmeter. Yang ini pula gambar yang dibesarkan gambar nilai milliammeter. Takut awak tak nampak kan? So dia besarkan. So baca kat sini lah. So tengok nilai dia. Okey, itu reading pertama. Lepas tu kita ada reading kedua. Sebelum dapat reading kedua, apa yang kena buat, kita tukar nilai resistance dekat resistance box tu. So kita akan dapat nilai yang kedua. Okey, ini nilai yang kedua, ini nilai yang ketiga. Ini nilai yang kedua untuk milliammeter, ini untuk voltmeter. Sama juga seterusnya, reading ketiga, reading keempat, reading kelima, reading ke-6. Kemudian apa yang perlu buat adalah kena plot graph. Okey, lepas plot graph, okey, dari prosedur tu kita nak verify Ohm's law. Macam mana cara nak verify Ohm's law? Awak plot graph, lepas tu awak dapatkan nilai gradient. Okey, bila dapatkan nilai gradient, awak kena compare dengan equation. Equation dia y equal to mx plus c. Okey, kita plot graph v. Plot graph apa ni? V against I. Kita tukar color. V against I graph. V against I. Okay, so kita akan guna equation V equal to I. So kita samakan Y sama dengan V, X sama dengan I. So maksudnya nilai M sama dengan R. So maksudnya gradient M sama dengan R. Gradient yang kita dapat adalah nilai resistance kita. Okey. Okey, kalau kita tengok objektif kita
Okey, objektif kita yang pertama to verify Ohm's law, yang kedua to determine the equivalent resistance of the resistor arranged in series parallel. Eksperimen tadi kita buat series. Okey, nilai R yang M sama dengan R yang awak dapat tadi adalah, R ini adalah nilai efektif equivalent resistance, nilai equivalent resistance yang secara eksperimen. Macam mana awak tahu eksperimen awak sukses ke tak? Awak kena compare dengan secara teori. Macam mana dapat secara teori? Yang teori awak kena kira, yang teori awak kena guna equation R sama dengan 1 campur 2 campur, kalau kita guna 3 tadi kan, R3. So awak kira, ini nilai teori dia berdasarkan color band yang kita guna itulah. Okey, yang ni nilai teori, yang ini adalah nilai eksperimen. Lepas tu korang compare menggunakan compare, cari percentage difference macam biasalah. Okey, untuk series kita guna yang ini. Ni 3 yang ini. So korang kena baca nilai ni. Untuk parallel pula kita guna yang ini. Yang ini 5 band kita guna. So 5 band ni awak kena baca yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 band. So kena baca guna teknik 5 band tadilah. Okey, kalau tengok ni, untuk mengelakkan awak keliru, okey, prosedur A, determine the resistance of resistor from its color band. Dia dah bagi dah. Dia dah tolong tulis dah, setakat awak rabun warna. Okey, red, violet, black, gold. Okey, yang ini untuk dia guna 3 band. Okey, yang ini dia guna untuk parallel dia guna red, violet, black, gold and brown. 1, 2, 3, 4, 5. So ni 4 band punya. Okey, brown ini tolerant dia bagi brown ini tolerant. Okey, so yang ini dia start dengan red. Okey, so awak kena tentukan menggunakan color band, menggunakan color band code lah. Okey. Okey, lepas tu korang buat report. Okey, selepas report tu, step C tu kita ulang balik untuk kita dapatkan data untuk yang parallel. Okey, parallel pun kena buat eksperimen. So sebenarnya macam buat 2 eksperimen lah. Satu awak buat report untuk series, satu table untuk parallel. Untuk parallel sama je macam yang Madam terang tadi. Ini reading 1, reading 2, sampailah reading 6. Dah dapat reading, korang buat report. Buat report. Lepas tu untuk dia punya teori, korang ambil yang color band yang biru tadi. Nak kira teori, korang kena guna korang kena guna yang ini 1 per R sama juga 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3. Ini untuk kira teori yang parallel. So itu saja untuk kita hari ini. So korang buat report. So itu saja. So boleh buat report.